Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله مولانا العظيم. Alhamdulillah, insyaAllah sama-sama kita menyambung majlis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman Allah Ta'ala akan kita dan insyaAllah bila sama-sama kita mengamalinya. Jadi insyaAllah kita sambung. Kita masih dalam tajuk besar dia, keperluan manusia kepada agama. Jadi hari itu kita baca dah keterbatasan akal. Lepas tu masuk pula memenuhi fitrah. Jadi sikit lagi dah kita memenuhi fitrah ni. Nak habis. Okey. InsyaAllah kita sambung dekat firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung situ. Tak betul dah tak? Okey, insyaAllah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'akim wajhaka lillazina hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim. Maksudnya, setelah jelas kesesatan, yakni syirik itu, maka hadapkanlah dirimu, hai Muhammad dan pengikut-pengikutmu, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Teruklah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadinya. Untuk menerimanya, tidaklah patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang betul lurus. Surah Ar-Rum ayat 30. Okey. Jadi inilah dalilnya agama kita Islam ni ialah agama fitrah. Tak? Tu. Maka sebab tu Allah Ta'ala beritahu kepada kita setelah jelas kesyirikan itu. Setelah jelas, jadi kita hari ni, peringkat kita manusia daripada orang awam ni, setelah kita ngaji, faham, kenal, kita pun tahu dah. Jelas kepada kita kesyirikan. Nampak? Syirik ni lagu mana kak? Menduakan akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah kita memahami akan ilmu akidah, kita boleh beza lalu dah. Hak mana Tuhan, hak mana makhluk. Nampak? Jadi, jika kita bertuhankan selain pada Allah, maksud kita dah melakukan kesyirikan. Jadi bila kita ngaji ilmu akidah jelas lah. Jadi insyaAllah bab akidah depan tu sekarang. Kita akan ada. Kita bincang bab yang ketiga dalam buku kita ni. Bab akidah, bab yang ketiga. Jauh lagi tu, tak tahu berapa tahun lagi lah. Tu. Maka setelah jelas kesyirikan tu, maka dia kata, hadapkanlah dirimu, hai Muhammad, dan pengikut-pengikutmu tu, ke arah agama yang jauh daripada kesesatan. Lari, dah kita nampak dah, selain pada Allah semua bukan Tuhan. Maka tak payah bergantung ke dia, tak payah takut ke dia, tak payah taat ke dia, tak payah patuh ke dia. Nampak lagi? Tu. Jadi yang kita susahnya hari ni, kita ngaji ilmu akidah jelas dah, makhluk dah lebih bekas, makhluk dah boleh tolong kita. Nampak lagi ni? Tapi masih kita bergantung ke makhluk juga. Ni masalah dah tu. Tu masalah kita. Maka setelah jelas dah kita ngaji dah, jelas dah ilmu akidah, bahawa makhluk ni semua ciptaan Allah. Allah ni Tuhan. Ulama' dah ulang semua. Tuhan-Tuhan ni dia kok yang mencipta dan mentadbir alam ini. Itu Allah.
Tak, jelas dah kepada kita. Makhluk dah lebih bekah. Tak usah kata ke makhluk. Tak usah takut ke makhluk. Apa yang berlaku pun reda, itu ketentuan Allah. Sebab Allah tentu belaka dah. Tak usah duk marah, tak usah duk ngamuk. Tak apa lagi. Bukan mudah. Bukan mudah kita nak mengajak kepada agama yang lurus ni. Nak tinggal kesesatan tu. Oh payah. Di situ memerlukan perjuangan. Nah, sebab tu dalam ilmu tasawuf mengajar kita nak lari daripada kesesatan. Tak. Oh tu ya Allah. Puluhan tahun. Proses. Nak lari daripada kesesatan ni. Bukan mudah. Nah, ngaji ilmu kitab penawar bagi hati sekejap tamat. Faham lagi? Tapi nak amal ada dalam kitab tu. Betul? Jadi bila kita ngaji contoh kitab penawar bagi hati, jelas dah penyakit mata ni. Tak, mata ni penyakit besar. Bila tengok aurat perempuan menyebabkan hati kita mati. Jelas dah pada kita. Tak? Maka apa kita tak tinggal? Tinggal lah. Dah jelas dah. Duk buat macam. Sebab apa buat? Nafsu kita mengatasi ilmu kita. Akal tu dipanggil ilmu. Apa lagi? Furqan. Kita boleh membeza dah. Hak mana sesat, hak mana molek. Itu akal. Tapi nafsu kita mengatasi akal tu. Aku nak tanya orang pinjam pokok. Tahu tak? Ngupat dosa, menyebabkan neraka. Dia panggil derhaka kepada Allah. Tahu tak? Tahu kan? Sebab kita ada akal. Betul? Kita boleh beza dah. Balik dah kita. Dia apa ngupak kau? Nanti jawab kali. Dia apa ngupak kau? Kita tahu dah harta tu tak boleh bawa kita mati pun. Dah, dok pas dah kubur pun. Tahu tak? Tahu kan? Dah apa dok gila kau? Dok guna harta tu untuk akhirat. Dok sipang kau. Tahu dah. Tapi masih kita dok ikut nafsu. Sedangkan Allah Ta'ala beritahu pada kita, maka hadaplah dirimu. Dah, engkau dah pengikutmu, hei Muhammad, ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Jelas dah kepada kita. Ikut je lah hari ni. Nak ikut kan ustaz, nafsu kuat. Okey, maka bila sebut nafsu kuat, baru kita bicara tentang ihsan. Bab iman kita ngaji dah, ilmu akidah. Bab Islam kita ngaji dah. Tapi kita masih dikuasai oleh nafsu kita. Maka kita perlu satu lagi ilmu ihsan. Yang dibicarakan khutbah Jumaat hari ni. Betul tak? Ke khutbah Jumaat sini baca hamda. Hak ihsan kan? Tak, ke lain-lain saja. Jadi itulah kita hari ni. Iman ada. Ngaji sifat 20. Boleh kenal Allah sebagai Tuhan. Hak lain semua makhluk belaka. Kita hamba. Ngaji fiqh syariat. Hak ni haram, hak ni halal. Surga neraka tahu belaka. Apa lagi? Tapi dia masih buat hija-hija yang menyebabkan kita masuk neraka. Apa jadi gitu? Sebab nafsu mengatasi akal. Maka bila nak berbicarakan tentang nafsu, dia kena berpindah satu ilmu yang dia panggil ihsan. Tasawuf. Ilmu pembersihan jiwa kita. Nak mensucikan hati kita. Maka ni. Tu dia. Barulah kita boleh faham bahawa agama kita agama fitrah. Okey, tengok kita baca depan sikit lagi. Dia kata, maka dia kata ke arah agama yang jauh dari kesesatan. Turutlah terus agama Allah, iaitu agama yang Allah menciptakan manusia dengan keadaan bersedia daripada semula jadinya. Kalau kita tak pergi tentang ihsan, kita tak faham. Kerana Allah Ta'ala kata kita ni agama kita fitrah yang telah bersedia daripada semula jadi lagi kita diciptakan oleh Allah untuk kekal di atas ketundukan, kepatuhan, ketaatan kepada Allah. Kita dah ingat tu. Masa mana kita bersedia? Yani Al-A'raf ayat 172. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Masa ni Allah tanya kita dah dengan penyaksian yang sebenar. Kita memang nak jadi hamba Allah kekal di atas kesucian tu. Jadi kita tak ingat, tak faham dah tu. Maka di sinilah bila kita sampai sini, Nabi ajar kita satu step untuk meneroka kembali perjanjian kita. Tujuan Allah Ta'ala menciptakan akan kita. Jadi kalau kita tak mengaji ilmu ihsan, ilmu tasawuf, ilmu cuci hati, kita tak akan faham tentang musyahadah alam roh. Kita telah bersedia.
untuk menjadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kelengkapan yang ada pada kita, memang kita layak menjadi hamba di atas muka bumi Allah. Tapi dapatkan daya kita mari sini kita lupa terus, tak ingat dah. Maka inilah hikmah diturunkan Rasul. Bawa Quran, beritahu kepada kita. So kekal di atas kesucian tu. Lagu mana kita menyaksi ketuhanan Allah sehingga kita kata qalu, sekalian roh berkata bala syahidna, kami bersaksi ya Allah, Mulah Rabb, kami hamba-Mu ya Allah. Kita dah ingat dah. Sebab kita terhijab dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab dalam proses pembelajaran, proses penyucian, kita ada nafsu, kita ada akal. Okey, hak ni belah dua. Nah, dalam diri kita ada zahir dan batin. Dalam batin tu, tentang hakikat, dia ada qalbu, dia ada roh. Maka ulama membicarakan ni. Tasawuf dia ajar ni. Faham? Maka akal kita sudah ada. Tilik langit bumi gunung ganang sebagai bukti adanya Allah. Kita dah yakin dengan ilmu yakin. Yakin ada dalil. Itu ngaji ilmu akidah. Dia panggil iman. Kita ngaji ilmu fiqh. Kita boleh beza dah mana buruk, mana baik. Maka dalam nak mentaati Allah, nak melakukan kebaikan, nak meninggalkan kemungkaran, kita tak terdaya. Sebab kita didorong oleh satu nama dia nafsu yang menyeru kita ke arah keburukan. Dipanggil amarah bisu. Maka nafsu ni lah yang mendorong kita, sedangkan akal mengetahui. Kita tahu ni buruk, tapi kita lakukan. Sebab nafsu. Hak jahil dah ngaji tu tak usah kira tu. Hak tu dah subuk dah. Ni hak mari sejik surai. Hak duk pondok. Ustaz pondok ke, ustaz sejik ke, dah kira siapa? Bak nafsu dah kira ustaz, dah kira siapa? Faham lagi? Betul tak? Maka akal sudah sah dah. Ini batil, ini hak. Kena dah kita. Hamba yakin dah percaya, orang yang mari sejik ni, tak, semua tahu belaka mana buruk, mana baik. Sebab dia ngaji. Betul? Tetapi kenapa kita masih melakukan hak Tuhan larang tu? Sedangkan Allah Ta'ala suruh hadapkan kita ni kepada Allah. Tinggal kesesatan, kemungkaran. Orang pinjam pokok tahu belaka. Tak, harta lah yang menyebabkan kita jauh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harta lah yang menyebabkan kita tak khusyuk dalam solat. Apa masih gila ke harta lagi? Nafsu, dipanggil nafsu yang mendorong kita tamak ke dunia. Nafsu lah, dipanggil amarah. Maka di sinilah perlu satu ilmu yang dinamakan ihsan, yang dibaca khutbah Jumaat belara ni. Sini aku tak tahu. Perlunya ihsan. Bila ada ihsan ni, maka dia mengenali makrifat kepada Allah. Barulah dia kenal Allah dengan erti kata yang sebenarnya. Tak? Barulah comel Islam ni. Sebab ihsan ni dia mempunyai naluri dalam hati dia, pengkongsian ni panggil. Dia akan lahir di hati dia pengkongsian nikmat. Sebagaimana Rasulullah. Sebab tu bila Rasulullah dapat nikmat, Rasulullah kongsikan, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Bila Rasulullah dapat nikmat makan, dia kongsikan makanan. Dapat nikmat harta, dikongsikan harta. Ini ihsan, lahir daripada ma'rifatullah. Kita iman ada, Islam ada, tapi ihsan tak ada. Tak ada sifat nak kongsi nikmat, tidak ada. Janji kita kenyang, orang lain lapar, ikut mana mu. Itu bukan agama kita. Agama kita ada 3. Islam, iman dan ihsan. Ihsan ni lah kesempurnaan agama kita. Jadi nak ihsan mesti makrifat. Mesti kita meneroka alam roh. Jadi katakan alastu bi rabbikum tadi. Sebab ihsan, bila kita menyembah Allah, seolah-olah kita melihat akan Allah. Jika kita tak lihat Allah, Allah melihat akan kita. Jadi bila Allah sentiasa tengok kita, kita yakin, kita rasa Allah Ta'ala tengok kita. Boleh kita nak derhaka kepada Allah? Tak boleh. Kita boleh derhaka ni sebab apa? Sebab kita tak rasa Allah Ta'ala telah memerhatikan akan kita. Ni sebab kita dikuasai oleh nafsu tadi. Maka di sinilah ulama mengajar kita mensucikan qalbu, hati kita perlu dibersihkan. Sebab bila hati dipenuhi dengan maksiat, maka hati itu menjadi gelap.
hitam, maka tak dapat menerima pantulan roh. Maka tak rasa kefakiran roh tu. Maka yang merasai fakir, yang menerima amanah dengan Allah adalah roh diri kita. Jadi bila kita terhijab dengan roh kerana kalbu kotor, maka kita tak dapat merasai kehambaan kita kepada Allah, kefakiran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sistem pembelajaran yang diajar dalam agama kita. Tapi kita tinggal. Kita dah ambil dua. Ngaji ilmu kalam sifat 20, mengaji faqih. Tak. Cuci hati tak. Semayang tak kosong sampai ke mati, gila ke harta sampai ke mati. Kau peceng, kau gila. Betul tak? Ya tak ni? Islam ajar ke gitu? Tak. Menyalahi Quran. Menyalahi sunnah. Sebab kita dikuasai oleh nafsu amarah tadi. Amarah bisu. Nafsu yang menyuruh akan kejahatan. Okey. Maka kita nak kembali kepada fitrah. Sebagaimana kita bersedia untuk menjadi hamba kepada Allah atas penyaksian kita tadi. Tak. Maka kita melalui beberapa proses. Daripada amarah, kita nak pergi kepada mutmainnah. Sebab apa nak mutmainnah? Untuk dijemput oleh Allah, untuk dipanggil oleh Allah, masuk dalam golongan hamba-hambanya. Sebab kita mengaku, tak? Syahidana, kami bersaksi ya Allah, kami hamba-Mu. Betul ni? Kita dah ingat dah, lupa tu. Maka inilah melalui proses pembersihan daripada amarah, lawamah, mulhimah, mutmainnah. Maka sebab tu kita baca Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Betul? Maka nafsu yang dipanggil oleh Allah masuk dalam jumlah hambanya, nafsu mutmainnah, nafsu yang tidak cinta pada harta dan pangkat. Tidak ada di hati dia pangkat, melainkan rindu kepada Allah. Ini mutmainnah. Adakah kita menguasai ia tu? Kalau tak, taubat selalu malam ni, cari jalan. Untuk mencari rindu, biar kita rasa Allah Ta'ala menyeru kita. Nampak? Sebagaimana kita ke Mekah. Faham? Ni orang sibuk nak pergi Mekah pula lah ni, Covid lepas lah ni. Tak? Kita rasa Tuhan panggil kita, labbaik Allahumma labbaik. Kita kata, aku nak pergi gini, rindu dendang ni nak pergi kepada Allah. Betul tak ni? Maka siapa yang tidak melalui proses yang diajar oleh Quran dan Sunnah, yang diwarisi oleh ulama yang hak, kita tak akan capai benda tu. Tak lagi dengan rasa zauki kita. Tak. Maka ni kelemahan umat Islam akhir zaman. Sebab tu dia mengambil harta tu. Ingat ke harta tu kekal ke mana? Tak ada dia tolong kita. Mereka lupa dah tentang fitrah. Kembalilah daripada kesesatan tu. Lari pada kesesatan tu. Okey. Mari Quran beritahu kepada kita. Maka dia kata, tidak patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Itulah agama yang lurus. Tak ada Allah Ta'ala buat kita suruh lawang dia. Tak ada. Sebab Allah Ta'ala buat kita sekalian ruh berkata dah masa tu. Allah tanya, aku ini Tuhanmu. Kita mengaku belaka. Semua mengaku. Orang binjar pokok. Nampak lagi? Orang Padang Lima Nipis. Tak? Orang Bukit Payung. Orang Fedah Belara. Tak? Orang Jerang, orang Terengganu, orang Johor, orang Selangor. Tak? Australia, Sao Paulo, Sydney. Tak? Semua sekali mengaku belaka ketuhanan Allah. Tak? Kita nak jadi hamba kepada Allah. Apa sampai sini kita derhaka. Ini silap kita ni. Nampak lagi? Maka itulah diutuskan Rasul untuk peringatkan kembali kepada kita. Kita ada perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, maka tu habis itu. Tak boleh huraikan banyaklah. Nak huraikan banyak ayat ni kena ngaji tafsir dia gitu. Okey. Jadi insya-Allah kita masuk manusia sebagai hamba. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, dia kata manusia adalah hamba. Manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba. Akhirnya sedar kita. Maka Allah Ta'ala cipta kita ni untuk apa? Sebagai hamba. Sebab tu ada peraturan. Ada larang, ada suruh. Kita tak lewat sesuka hati kita. Sebab kita bukan Tuhan. Betul ni? Dah bukan Tuhan siapa? Hamba. Bila hamba, kena ikut peraturan-peraturan yang digariskan oleh tuan dia. Betul?
Itu hamba. Kalau derhaka dipanggil hamba yang derhaka. Tu dia. Dah kita hamba. Dah kita mengaku dah aku ni hamba-Mu ya Allah. Patuh je lah. Kena patuh. Kita ni hamba, bukan Tuhan. Kita hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk hamba di sini mengikut peraturan-peraturan yang digariskan oleh Allah. Jika Allah Ta'ala kata mu kena ngaji ilmu akidah, kena ngaji. Mu kena ngaji ilmu fiqh, kena ngaji. Mu kena ngaji ilmu tasawuf, kena ngaji. Betul? Ni kita sejak ustaz ajak ngaji, dia jawab kan ni? Tengok kalau ada masa. La ilaha illallah. Ini tuang mu perintah, mu tak boleh kata ada masa tak ada masa. Betul tak ni? Amu nak tanya, kalau Sultan Mirzah panggil kita pergi istana, mu pergi tak? Kamu kata gini, khabar Ustaz Mirzah minta maaf, amu tak ada masa nak pergi. Berani mu nak kata itu? Dia jawab ke dia orang pinjam pokok. Berani tak? Berani tak ni? Mana tak jawab? Berani ke tak? Tak berani. Ketar kita. Betul tak? Ketar nak pergi tu ketar. Gugu. JPKK kata, jangan takut. Nak pergi hadiah kamu. Belah kata nak pergi hadiah pun takut kita nak pergi. Betul tak ni? Buat main-main kita. Ni Allah Ta'ala suruh ngaji ilmu fardu ain, dia jawab. Kalau ada masa pergi lah. Lepas tu setahun tak mari-mari pun saja. Betul tak? Manusia tak sedar dia tu hamba kepada Allah tu. Kalau kita sedar, ada apa-apa. Tak? Allah Ta'ala suruh semayang. Nah, Allah kata wajib mu kena ngucap 5 kali sehari. Ngucap lah. Nah, 5 kali sehari wajib kata kita ngucap. Mengucapkan syahadatain, 2 kalimah syahadah. Tak? Ya tak? Ya tak? Mereka kata 5 kali wajib ke atas kita mengucap 2 kalimah syahadah. Tegaknya pula ustaz kena mengucap wajib. Tak faham, budak-budak tak faham. Kita wajib semayang 5 waktu kan? Dalam semayang ada tak mengucap? Ada? Tasyahud akhir rukun kan wajib. Betul? Maka 5 kali ya. Kita tak sedar. Tidak sudah sikit ambuk. Tak. 5 kali kita bersaksi. Wajib kita kena sebut asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila kita mengaku semua 5 kali sehari kita mengaku Allah Tuhan, kita tak sembah dah selain pada Allah. Bila kita mengaku Muhammad itu utusan Allah, kita tak akan ambil dah cara lain melainkan cara yang diajar oleh Rasulullah. Betul tak ni? Tapi molek-molek ada keluar sejik, dah ikut setara barah Nabi aja. Ni kata. Apa dia gitu? Sebab nafsu mengatasi akal kita. Keinginan kita, syahwat kita. Amu nak tanya orang pinjam pokok. Nabi suruh makan banyak ke suruh makan sikit? Saya jawab. Saya jawab kau kali sikit. Dah apa kita faham 3 pinggang? Saya jawab kali. Nafsu yang mengatas kita. Nabi suruh kita hidup bersederhana. Dah apa yang kita sampai rumah 5-6 tingkat kereta 8-6 buah apa? Betul tak? Apa kita nak ikut Nabi kata? Jawab sendiri. Jawab sendiri. Jangan main-main. Jangan main-main. Kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ada peraturan sebab kita menumpang di bumi Allah. Dah lewat ikut suka kita, tak boleh. Sebab kita menumpang di bumi Allah. Kita sedar tu. Okey. Hamba kepada Allah, Maha Penciptanya. Allahumma salli ala Muhammad. Hamba kepada Allah yang Maha Penciptanya. Nya tu pencipta manusia. Allah yang menciptakan kita. Kita bincang panjang lebar dah tentang kejadian manusia itu. Kita tidak memiliki suatu apa pun. Yang kita duk bangga sangat dengan kereta besar tu. Bangga apa kau? Bukan hak kita pun. Aduh, ni bang besar sangatlah. Tak, bila kita pergi banyak, kita rasa kita dah hebat atas muka bumi. Anak kita gaji 18,000 sebulan, kita canang sutir kapung ke bawah. Tak? Anak aku learning gaji 18,000. Kita cerita tu kita rasa bangga. Kita tak sedar. Dah usah gaji anakmu. Anakmu tu hak Allah. Mu tidak memiliki apa-apa pun. Tak?
Tapi dok sedar, dok bangga dengan harta yang ada. Dok sedar harta itu milik Allah. Mu nak tunjuk siapa kemewahan tu? Nah, hak Allah tu kan. Dok malu muka. Malu tak? Contoh, kita nak buat misal, kita orang awam ni tak faham, tak rasa, kena buat misal lah. Contoh kita jalan ke sayang kita. Tak, kereta hak kita bawa tu hak dia. Baju kita dia suruh beli kat kita. Kasut semua dia beli. Lepas tu kita nak nia depan sayang kita pula. Tersedar dah dia ada sebelah ni. Nak gaya dengan kereta tu, malu tak? Sebab kereta dia. Betul tak ni? Orang tanya, comel kereta musuh. Kita rasa kan dia? Allah, bukan kereta aku. Kita bukan kereta aku, kereta dia. Betul tak tidak ni? Sebab makhluk kita nampak. Sebab mata kita buta, mata hati. Allah tu tak nampak. Jadi kita berlagak depan manusia yang lain dengan harta kita. Sedangkan harta kita kepunyaan Allah. Sebab apa dia rasa? Nafsu mengatasi akal kita. Kalbu kita dipenuhi dengan maksiat. Maka musyahadah roh, ihsan tadi, kita tak dapat rasa. Kalau rasa, malu kita. Untuk bangga-banggakan harta yang kita ada. Sebab Allah sentiasa berada bersama kita. Oh, sombong gaji 18,000 duk nia korang. Duk rayak ni skyline aku. Duk ni Lamborghini aku. Duk sedar Tuhan duk tengok. Duk bergaya harta orang. Betul tak? Inilah sebab kita lemah satu ilmu tadi yang berkata ihsan. Kita tak dapat merasai Allah memerhatikan kita. Segala yang kita ada adalah milik Allah. Nak kongsi tak? Bukan nak ajar binjara pokok tak? Kongsi. Jangan tinggal satu ilmu yang dinamakan tasawuf. Ini dia panggil tasawuf. Zaman Rasulullah dipanggil ihsan. Manusia hancur hari ini, agama hancur kerana tidak ada tasawuf. Ilmu tasawuf ni kenapa Ustaz? Ilmu penyucian jiwa. Ilmu pembersihan hati. Bila hati kita bersih, baru kita dapat merasai keesaan Allah, kemurahan Allah, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita merasai kerdilnya kita ketika kita sembahyang maghrib tadi. Kecilnya aku di depanmu ya Allah. Aku tak mampu untuk berdiri ya Allah. Apatah lagi nak mengeluarkan suara ya Allah. Aku tak mampu, aku fakir. Tapi bila jadi ada tasawuf, kita tak bersih hati, kita tak rasa apa-apa bahawa kita fakir terhadap Allah. Maka sembahyang yang tidak khusyuk, tidak hadir hati, tidak boleh mencegah akan kemungkaran. Tidak boleh. Kecuali sembahyang itu khusyuk. Sebab tu kata ulama, mustahil orang yang mengangkat jarinya ketika dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang yang mengangkat Allah sebagai Rabb, dia tubik sliding, dia derhaka kepada Allah. Mustahil. Jika dia solat tu hadir hatinya, malu ia di depan Allah. Maka sembahyang yang tidak hadir hati, sebab tu boleh cinta dunia, boleh cari dunia sebanyak yang mungkin. Allahumma salli ala Muhammad. Bukan gitu. Ni kita silap so. Amba dengar khutbah tadi ihsan. Sukanya hati amba suka teramat-amat suka. Ya Allah, nikmatnya khutbah hari ni. Nampak? Khutbah membicarakan tentang ihsan. Itu comelnya ihsan. Kasih sayang yang diajarkan adalah ihsan. Cakna orang ujung kampung kita kalau binjar bokok di suti kampung, keluasan dia 10 km contoh, hodok ujung kampung tu, kita cakna lapor ke dia, ada pitih atau tidak. Kita cakna itu ihsan. Kalau tak ada ihsan, mampu lapor, janji aku, setikak, 2 tikak, 3 tikak rumah aku. Betul atau tidak ni? Betul tak betul? Ni ya. Kalau tidak rokanglah sahabat jalan malang cari orang lapor. Sebab apa sahabat-sahabat takut? Tak cari orang lapor? Sebab aku hamba kepada Allah. Allah akan tanya aku kayak gini. Aku cakna tak saudara aku? Sahabat takut dengan Allah. Kita tak takut dengan Allah. Sebab tu kita tidak nak cek siapa yang lapor di hujung sana. Pemimpin yang bertanggungjawab lebih besar daripada kita. Dia akan ditanya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ingat sedap jadi pemimpin ni. Jangan berebutlah nak jadi JPKK ke, YB ke. Satu persatu akan ditanya di depan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau tidak, doakanlah Amirul Mukminin Umar. Ketika khodam dia kata, hai Amirul Mukminin, biar aku yang pikul khema gandum ni, biar aku pikul. Kata Umar, jangan. Aku akan bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka umur sendiri yang pikul. Betul? Sebab apa umur buat gitu? Mereka hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak sedar. Jangan main-main. Jangan main-main. Setiap yang hidup pasti merasai mati. Tak? Betul atau tidak ni? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti merasai mati. Allahumma salli ala Muhammad. Saat sakarat, sebab kita za'iqah, mu akan rasa lagu mana dia cabut nyawa tu. Nampak? Kita tengok 5 minit je. Nampak? 5 minit je kita tengok dia nazak. Dihitung, cuba hitung. Satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. Betul atau tidak? Lepas tu jarak, satu hari dia berapa jam? 24 jam. Betul ni? Betul atau tidak? 5 minit yang kita tengok di saat sakarat, dia bagi 2. Akhirat 1000. Satu hari akhirat 1000 dunia. Di saat sakarat jadi 500 tahun. 5 minit yang kita tengok, cuba hitung. Deritanya dia ketika sakarat. Ratusan ribu tahun. Nak cabut nyawa. Tapi akal yang zahir kita tengok sekejap. Allahumma salli ala Muhammad. Tuhan tak gurau. Tidak doakan Nabi merintih, Nabi menangis. Mengingatkan keadaan umatnya di saat sakarat. Kita lebih kurang. Kita akan dihitung di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat sakarat tu kita dah merasainya. Kecuali orang yang diseru dengan nama Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang ni akan bahagia di saat sakaratnya. Sebab Nabi kata orang mutmainnah saat sakarat seperti nyawa dia keluar, seperti dituang air daripada muncung kendi, terlalu mudah. Berbahagialah orang tu. Tapi kalau selain pada nafsu mutmainnah, nafsu yang penuh dengan keduniaan pangkat, harta yang ada di hatinya, kita akan rasa saat tu. Allahumma salli ala Muhammad. Hak inilah sahabat merintih menangis pada malam hari. Takutnya saat kematian. Sebab apa kita orang awam tak takut? Sebab hati kita mati. Kita tak takut dengan Allah, dengan janji-janji Allah. Ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak gentar. Sebab takut ni lahir daripada hati yang bersih. Baru dia takut kepada Allah. Hati yang kotor tu akan rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu bila kita cek balik, Nabi kita maksum, tidak ada dosa pun, tetapi Nabi istighfar. Setengah ulama kata, riwayat kata 70 kali, ada setengah kata 100 kali. Abu Bakar dijamin syurga, tetapi masih menangis di depan Allah. Kita siapa jamin kita syurga? Tidak ada. Patut kita lebih takut lagi. Tak ada orang jamin kita masuk syurga. Tetapi oleh kerana hati kita kotor, kita tak merasai berdosanya kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat hatinya bersih. Mereka sentiasa berasa bersalah di depan Allah. Sebab tu mereka merintih dengan Allah. Kita kerana hati kita kotor, terhijab. Inilah sebabnya penyakit yang paling besar pada umat Islam di akhir zaman. Mereka terhijab dengan Allah. Kerana hatinya kotor dengan maksiat yang mereka lakukan. Mereka tidak jaga anggota 7. Anggota 7 ni yang menyebabkan hati kita berkarat hitam. Satu bintik hitam tapi satu bintik hitam sehingga penuh. Berlapis-lapis bintik-bintik itu. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana kita nak merasai keadilan Allah, kemurahan Allah, pengampunnya Allah, kasihnya Allah kepada kita, jika hati kita kotor? Allahumma salli ala Muhammad. Amba kata di masjid mana malam baru ni, di Putang, amba kata jika manusia nak beri kita atak 3 keping, masjid Ulul Albab, saya dah ingat jetih 3 hari lepas, kita nampak tak, contoh YB kita atak 3 keping, kita rasa lalu baiknya YB. Betul atau tidak? Betul atau tidak ni? Kita berasa
Tak berasa mabuk pergi kuda tu. Berasa kan? YB atas 3 keping tu, kerek 3 utir, kita kata baiknya YB dan kita merasai kebaikan YB. Betul atau tidak? Betul. Tetapi kenapa kebaikan Allah? Allah menciptakan kita daripada tidak ada kepada ada. Allah Ta'ala memberikan kita pendengaran, penglihatan, akal kepada kita. Kenapa kita tak rasa murahnya Allah? Baiknya Allah kepada kita. Sebab hati kita kotor. Hati kita dipenuhi dengan maksiat yang kita lakukan. Kita tak jaga 7 anggota ni. Betul atau tidak? Malang berkata di Masjid Al-Ridha. Mana? Amba kata, apa aku pakai topeng? Malang ni amba nak cerita di Masjid Binjai Bokok pula. Kalau orang tengok Facebook, orang kata, Ustaz Malang khabar dah. Aku khabar, mendengar sebab Facebook. Sejak ni aku tak khabar lagi. Faham lagi? Maksud cakap banyak lah awak tengok Facebook tu. Memang mau tengok dah Malang. Betul tak ni? Jadi sini dah bayar lagi. Betul tak ni? Dia kena bayar masjid ni pula. Aku nak tanya orang Binjai Bokok. Kenapa anda memakai mask? Oh tu, tak soalan. Apa pakai mask? Kenapa anda bersemayang jarak? Betul. Cik jawab kali. Ya, cik jawab. Orang Binjai Bokok. Orang mana jawab? Komang kat sini. Tak apalah, biar aku jawab. Okey. Amba pakai mask sebab virus COVID-19, virus dia berjangkit melalui udara, yakni pernafasan. Betul? Maka mask ni menghalang dia masuk, maka kita pakai. Sebab takut binasa jasad kita. Betul atau tidak? Betul. Sebab apa kita semayang jarak? Sebab jarak yang dihadkan lebih kurang 3 kaki 1 meter 2.8 tu, virus tu nak sampai dekat, bok jatuh dok dang sebab jarak. Betul? Sebab apa kita jaga sangat? Sebab takut virus tu membinasakan jasad kita. Maka kita perlu ikut SOP. Betul? Okey. Nabi kita mengajar SOP 1440 tahun lebih dah. SOP rohani dia panggil. Sebab kita ada 2, jasmani and rohani. Virus yang paling bahaya sekarang ni, amba ubuh nama, baru game ubuh. COVID-22. Dia membinasakan kalbu kita, hati kita. Maka kita kena ada mask. Kita kena ada penjarakan. Tak? Betul? Kita keluar pada rumah tu, bila ada hajat sahaja. Kita kena banyak stay at home. Boleh? Mana virus yang mematikan hati kita daripada merasai lazatnya solat? Nyamangnya puasa, yakni virus yang dibawa oleh orang puang hak dok tutup aurat. Maka mata kita tengok panahan beracun dari iblis masuk, mati hati kita. Apa kita nak jaga tu? Apa kita nak jaga? Hak tu paling bahaya lagi. Itu virus yang mematikan roh kita, hati kita. Berahi tengok orang awet. Kedak berahi. Orang Binjai Bokok. Nabi kata stay at home. Duduk diam rumah. Keluar ketika hajat saja. Sebab mu keluar je, virus COVID-22 berada di merata-rata. Betul atau tidak ni? Kita keluar je. Ada tak orang puang? Ada atau tidak? Ada. Duduk macam orang kerja ke tak kira lah. Kita keluar, amba nak pergi kuliah duha hari Sabtu. Hari Sabtu orang cuti yang Terengganu. Amba naik tu jerang tu, turun ke Paluh. Nak pergi di Belada Selat, kuliah duha. Masuk situ, kat masjid Paluh tu, ada simpang. Lalulah hamba Allah 2 orang naik basikal. Orang puang Melaka. Itu virus yang paling bahaya. Dia pakai luar terik kan? Ke dia pakai jubah nikah atas basikal? Tak. Dia pakai luar terik. Maka punggung dia bulat kan? Itu virus menjahanamkan hati kita. Kita perlu jaga tu. Betul tak ni? Betul tak ni? Dah. Kita bulat mata. Maka hati kita mati, tak rasa nikmat dalam solat.
tak rasa kerdilnya di depan Allah. Itu virus yang paling bahaya. Amma kata Masjid Ar-Ridha Malang, aku tak takut orang pakai mahal. Sebab apa? Kalau kena COVID-19 mati je apa? Amma tak takut. Sebab mati. Betul? Dah pun tak pakai kau. Sebab Islam tak suruh cari mati. Kita ada syariat. Betul? Syariat mengajar kita jangan cari mati. Maka bila COVID-19 tu virus dia mari menyebabkan kematian, maka kita kena bersyariat pakai mask. Betul? Tapi hakikat kita, orang beriman dia rindu kepada mati. Tak takut sikit nanti. Sebab apa rindu? Sebab mati itu pintu untuk bertemu yang kita rindu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tak takut. Yang paling kita takut virus rohani tadi yang menyebabkan kita lupa kepada Allah. Tak rasa nikmat dalam bersedekah. Hal ini kita takut. Itu baru satu virus yang berjangkit melalui mata. Dia ada 7 jangkit. Yang kedua adalah telinga kita. Kita keluar je. Dosa kata di kedai-kedai, di pasar malam, di wakaf-wakaf. Beranda sejik itu dah. Cakap hal dunia hal laga dah. Maka itu virus yang menyebabkan waswas hati kita. Kalau harus, kalau haram, Allahumma salli ala Muhammad. Betul atau tidak ni? Pakai mah kau air telinga. Tang, tutup. Betul tak? Telefon ada kan? Pakai earphone. Pasal ceramah Ustaz Zahar. Kuat tu buka. Orang ngupak kita tak dengar. Betul tak? Orang ingat kita anggap Metallica, Guns N' Roses. Tahu? Guns N' Roses. Deep Purple, Highway Star. Kita orang ingat kita ngangguk paling tu. Kita kata ya Ustaz. Ya. Ya. Lagi. Tak dengar. Tutup telinga kita. Boleh? Virus satu lagi melalui mulut. Nabi ajar kepada sahabat, sehingga Abu Bakar ambil batu tok dalam mulut. Ambil batu tok dalam mulut. Itu mas dia panggil. Nak jaga takut mulut cakap benda yang lara. Betul ni? Tak batu. Sebab ini virus paling bahaya. Bila masuk melalui 7 anggota kita. Berapa orang jaga? Tak? Ni kalau pergi bandar kita balik kita tanya, mak mungkin ni mak pergi bandar lah. Pergi bandar lah itu. Kita pun tanya ramai orang bandar. Allah orang ya Allah beriak cong itu. Bila dia boleh jawab beriak cong itu bermakna matanya liar. Betul atau tidak? Liar tak mata dia? Liar. Bila dia balik kita tanya ramai tak orang bandar, minta maaf lah hamba dah nak kira dah pada nampak sebab hamba jaga pandangan hamba. Mata hamba tak liar. Hamba tuju ke pamper dengan susu dash lady saja. Sebab sekadar hajat dia. Hamba keluar sekadar hajat nak beli susu ke anak. Kalau tidak hamba tak tubik pun. Maka hamba tak nak tengok kiri kanan. Ni orang yang jaga mata dia. Kita boleh kabur seorang-seorang. Ramah. Orang ramah orang puang lah. Oh tu. Tak jaga dah mata kita. Ini menyebabkan hati kita mati. Allahumma salli ala Muhammad. Itu 3 baru kat atas. Tak pergi bawah pula. Perut kita. Hak haram KO tu. Tak. Hak halal. Tapi makan banyak. Melebihi daripada hajat. Menggelak, mengeraskan hati kita. Tak usah cerita hak haram. Tak. Hak harus. Tak. Lepas tahlil. Makan nasi minyak. Hukum dia haram ke harus? Cik jawab. Harus kan? Betul. Dah kita makan 3 pinggang. Harus bukan haram pun. 3 pinggang. Gelak hati kita. Itu halal. Dah kalau haram kita makan, Allahumma salli ala Muhammad. Duk nipu rasuah. Duk jual benda nipu. Capur ikan, capur hak buruk mari hari ni. Jual itu capur air masak. Ada apa-apa. Tak? Itu baru 4 perut. Dan 7 anggota ni lah. Maka dia diajar dalam ilmu ihsan. Sebab nak bersihkan hati kita. Jadi insya-Allah lah. Kalau kita jaga hak tu, kita akan merasai hak dia kata tadi, kita adalah hamba kepada pencipta kita. Bahawa kita rasa kita kerdilnya di depan Allah sebab kita tidak memiliki apa-apa. Semua yang ada pada kita adalah kepunyaan Allah. Dan akan ditanya satu demi satu di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita takut nak buat sewenang-wenangnya amanah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun duit 1 sen, kita takut.
Betul atau tidak ni? Tu nak menghasilkan hak tu. Jangan ingat neraka itu benar, syurga itu benar. Mati baru kita jumpa. Jadi sebelum mati ni lah, kita perlu pada ilmu, perlu pada amal, perlu pada pertolongan Allah untuk kita boleh meninggalkan maksiat dan mengerjakan akan ketaatan. Okey, habis 8.12 dah. Dah derahnya masa. Lah, kau tua dah. Kita daripada tadi masa mari tadi dak tua mana? Dah ni kau tua dah ni sikit. Tak, ke dak tua? Orang beja bakok kau muda ke kau tua? Kau tua kan. Faham tak lagi? Tak. Kalau kita ngaji akidatun najim, lah benda yang berubah dipanggil arak. Tak, ilmu akidah kan. Nak kena berubah apa? Hari kedua tak sama dah. Betul tak ni? Ni kita berubah semua ni tak sedar. Tapi itu masa kau muda. La ilaha illallah. Ugi. Kita kau dekat dengan kubur ni. Ni bukan kau jauh. Kau dekat dengan kau kubur, kita nak amalan akhirat. Kau banyak, dunia kau kurang. Tapi start peceng itu baru nak cari dunia. La ilaha illallah. Cari dunia kan apa ustaz? Masa tak peceng kerja, gaji 8,000 sebulan. kerja berat peceng, peti banyak ni, KRSP ada apa semua. Beli tanah pecah lu, orang ajak pergi sejik ngaji muakhidah tak tahu. Dulu je kata dia kerja. Learning peceng tak pergi juga. Ustaz mana tahu? Hamba tahu lah. Hamba kuliah duha hari Ahad je tak ada. Hak lain semua ada mereka. Tak, kuliah duha muslimin boleh bilang gini. Muslimat penuh. Apa lagi? Muslimat aja nak masuk surga. Muslimin tak masuk surga. Ya kebar ke mana tahu. Aku pun tak tahu. Betul tak ni? Tak. Dak aja tengok. Hak paceng dah. Cakap habis ni aja. Aduh. Mana mak? Aku beli pula tanah mungkin dia pupat ke. Nak pecah lu tu. Mau tengok aku. Ada rezeki supaya transformer apa? Hang, nak mampu ke? Apa lagi? Allah. Orang kau dekat dengan kubur, nak kau buang harta, dia kau ambil harta. La ilaha illallah. Minta jauh kita supaya Allah Ta'ala jaga hati kita. Hang, tak payahlah. Rugi. Kau tua dah ni. Kau dah rok dah ni. Nak? Kau kelabu dah mata. Hang, ke mana je? Masa kau tua kau muda? Kau tua? Bagus. Nak ke masa kau muda ni? Okey. Habis itu, kita baca sikit lagi. Kerana setiap yang dicipta itu pada hakikatnya adalah hamba kepada penciptanya. Allahumma salli ala Muhammad. Setiap yang dicipta itu adalah hamba kepada penciptanya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita ni hamba kepada pencipta kita. Allah. Nak sedar kita minta Allah Ta'ala lebih sedar kita, ya Allah. Aku hamba-Mu ya Allah. Nak biar kita merintih dengan Allah. Tolonglah ya Allah. Ni. Hamba-Mu tak mampu ya Allah. Nak. Kau tu sahabat nangis malam-malam. Ni. Okey. Maka dia kata, kerana setiap yang dicipta itu pada hakikatnya. Ni. Buku kita ni kata hakikatnya. Maksudnya hakikat ni kau anggap kau kita hak sebenarnya. Gitu. Hang. Hak sungguh ni dak nawak nak khabar ni. Mu tu pada hak sebenarnya hamba. Nak sedar gitu. Betul ni. Bagi kita tak faham sebut hakikat, tak faham apa hakikat. Hakikat tu kau anggap kau kita sebenar. Hak sebenarnya kita semua ni adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Seorang hamba tidak memiliki apa-apa ke atas dirinya. Betul atau tidak? Seorang hamba tidak memiliki apa-apa pun ke atas diri dia. Macam kita lah. Apa ada kat kita? Tak ada benda susah pun. Semua hak Allah. Tak ada. Semua kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sedar je ni. Nak sedar kita ni adalah hamba kepada Allah. Nak sedar biar kita berasa kita ni hamba. Biar kita sedar aku ni hamba kepada-Mu ya Allah. Biar berasa. Nak berasa tu perlu pada bersih hati tadi. Okey. Tenaganya
dan juga apa yang dihasilkan olehnya. Allahumma salli ala Muhammad. Semua hak dia belaka. Tadi tengah Tok Khatib baca khutbah belara dia, hamba dengar dok angguk ni. Tak cerita Pak Aisyah ni, mati ya Allah. Hamba kata, Tuhan ajar kita satu demi satu. Oh tak, Tuhan ajar kita kemajuan. Sebab hamba tengok Tok Imam pakar ni, dia pakar benda. Kenapa panggil? Siapa tahu nama dia? Pakar benda je, apa panggil? Tok Imam lah ni pakar ni. Tak ada wayar. Canggih belara. Ni ada wayar. Hamba tengok je pakar ni tak ada wayar. Detik di hati hamba. Hamba tu, ya Allah, hebatnya mu ya Allah. Tapi manusia tak sedar. Manusia, Allah Ta'ala ajar manusia daripada Adam. Sedikit demi sedikit. Boleh buat benda hak ni. Boleh keluar suara speaker. Hamba tengok itu speaker. Ya Allah, mu boleh buat keluar suara ya Allah. Manusia bodoh, tidak memiliki apa-apa. Tapi ilmu yang diajar olehmu kepada mereka, tapi mereka tidak menyadari. Yang cakap seorang itu, dan mereka semua tak menyadari, ya Allah. Allah Ta'ala beri nikmat kepada kita satu demi satu kecanggihan teknologi. Tapi kita tetap kufur dengan nikmat Allah. Mudahnya kita hari ini. Cakap kau ni tupi kau speaker. Segat aku. Apa lagi? Kena ingat itu. Kita tidak, tenaga kita, apa yang kita buat itu semua kepunyaan Allah. Kita tidak memiliki apa-apa pun. Ilmu yang ada pada kita buat kereta, buat apa, itu kepunyaan Allah. Bukan kepunyaan kita. Sebab tu orang kenal Allah tak sombong, tawaduk, patah tekuk. Orang Terengganu panggil patah tekuk. Ilmu banyak, patah tekuk. Nampak? Hebat dia ilmu. Tapi jumpa orang awam, ya Allah, patah tekuk je. Assalamualaikum. Dia masih rendah sangat. Sebab apa yang aku adalah bukan hak aku, hak Allah. Tapi kalau kita tak kenal Allah, jangan main-main boh. Sombong kita. Betul tak ni? Atau kata nak kenal Allah. Sebab tu tanda orang Islam ni, dia tawaduk, rendah diri. Boleh tengok lalu dalil dia. Dia rendah diri. Dia tidak membesarkan akan dirinya. Kita boleh tengok reaksi dia. Boleh kenal sebab akhlak tidak boleh tipu. Akhlak lahir daripada makrifat kepada Allah. Makrifat menghasilkan akhlak nubuwah. Maka orang mengenal Allah, akhlak ia terlahir. Boleh tengok lalu. Dia gitu. Comel Islam. Okey. Tenaganya dan juga apa yang dihasilkan olehnya. Dia tidak memiliki apa. Itu semua kepunyaan Allah. Jika seseorang manusia menjadi hamba kepada tuannya, mengikut undang-undang sivil Islam, maka hamba itu tidak memiliki apa-apa ke atas dirinya, tenaganya dan hartanya. Kesemua itu adalah menjadi hak milik tuannya, mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kita memiliki apa-apa. Tidak ada orang kata, ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah. Hamba suka sangat baca ayat ni. Sebab nak menyedarkan kita. Tuhan kata, ya ayat, Tuhan seru, ya hei ayyuha, aku nak beri peringatan kamu. Mu dengar molek, perhati molek ni. Tuhan panggil ha tambih, ha peringatan daripada Allah. Sekalian manusia mu dengar ni, aku nak beri peringatan kamu ni. Perhati, dengar, tilik. Mu tu fakir terhadap Allah. Nak suruh kita sedar, kita ni fakir terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk fakir ni kerana style. Mu dulu tak ada, berhajat kepada Allah untuk ada. Mu dulu tak gerak pun, berhajat kepada Allah untuk gerak. Betul? Tu Tuhan kabur kita. Nak suruh kita sedar bahawa kita ni fakir terhadap Allah. Jika hati kita bersih, kita akan rasa tu bahawa kita berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa Allah, tak ada benda-benda pun kita. Maka ni nak sedar. Maka dia kata, kita tidak memiliki, semuanya adalah menjadi hak milik tuannya. Tak seduk banggalah dengan kekayaan tu. Jangan sombonglah orang binya bakok start pada malam ni. Walaupun kita pakai kereta besar.
Sedar, ya Allah, hak Melaka ya Allah ni. Maka tanya aku satu persatu ya Allah. Takut itu bawa oil fire. Tengah bawa oil fire ni takut. Ini amanahmu ya Allah. Takut itu kau. Kena. Kegaya. Nah. Ke mana ji? Bahasa gaya kau naik oil fire. Bahasa gaya padang. Jangan gaya takut. Tak, takut. Para sahabat dengan amanah ketar lutut. Nah, Sayyidina Ali kotak kesi. Bila sebut bab amanah, sebab dia akan ditanya satu persatu di depan Allah. Jadi kalau kita sedar, kita memiliki kereta besar pun tapi kita tawaduk. Dalilnya, kita tengok diri kita. Bila kita jumpa orang yang lebih susah pada kita, kita tegur tak dia? Jangan dia tegur kita dulu, kita tegur dia dahulu. Itu Islam aja. Sebab orang yang kaya ni, dia diperintahkan oleh Allah memuliakan orang yang miskin. Dia diperintahkan oleh Allah. Usjudu li Adam. Sujud kamu oleh Adam, kepada Adam. Sombong beliau sebab dia berasa lebih mulia daripada Adam. Sebab tu tak mau sujud, tak mau menghormati, tak mau. Macam kita ni, hei orang kaya, muliakan orang miskin. Kita kata, aku nak layan orang miskin. Tak, sebab tu kita tengok hari ni orang kaya duduk mana? Anak balik ni tubik cerita gini. Perhati orang kaya duduk mana lah ni? Dia duduk sama-sama kaya. Tak? Tak ikut sunnah. Nabi orang paling kaya kena lawan Nabi. Nabi sentiasa bersama dengan orang-orang miskin. Betul atau tidak? Betul tak ni? Kita bersama orang kaya. Datuk, Tan Sri, set-set ya. Set-set miskin pun, gas tak boleh beli apa congcik. Bahasa tu. Atau ambil cawalat tak lebar hidung, boom. Tak sedar kekayaan yang memiliki itu adalah hak mereka. Hak orang susah. Sebab apa hak orang susah? Allah Ta'ala nak suruh menjalinkan hubungan kasih sayang di antara kaya dengan miskin, alim dengan jahil. Betul? Orang jahil tak boleh duduk, orang alim tak boleh duduk sama orang alim. Orang alim tempatnya bersama dengan orang jahil tu. Betul atau tidak? Ni kita duduk sama ajak alim kita. Mari orang jahil tanya sepatah jawab lebih kurang. Cari siapa? Tak cari. Dia rasa nak tanya sepatah. Ustaz ada masalah sikit. Ada tanya, apa ada hal pula ni sibuk ni. Tu bukan alim tu. Tu bukan ulama tu. Ubaru dia panggil. Dia ada dua. Ulama, ubaru. Kalau perangai gitu dia panggil ubaru. Bukan ulama. Ulama dia layang, dia hormat. Sebab hak mari itu dia hantar oleh Allah. Sebab sebenar-benar ulama dia memandang Allah. Bila orang mari ngadu kita susah tu, ya Allah, alhamdulillah muhatta lagi kaku ya Allah. Jalan ke syurga ya Allah. Orang mari, orang jahil nak mari tanya soalan itu. Tuhan nak atur kita jalan ke syurga bila kita layang dia syurga kita. Betul? Betul tak ni? Beritahu orang mari minta pitih kita. Tak pinjam piti 100. Ya alhamdulillah ya Allah, mobil lagi aku ya Allah untuk menuju kepadamu ya Allah, asbab untuk aku dekat denganmu ya Allah. Betul? Ke siapa atur ya? Kita ngaji ilmu akidah. Siapa yang hantar? Allah. Allah ni siapa? Tuhan. Tuhan ni siapa? Yang mencipta dan mentadbir alam ini. Maka berlakunya dia mari pitok piti dengan kita 100 ya tu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul tak naik? Ni kita kata, ni tak ngaku pula. Tu bodoh tu. Tu tak faham ngaji. Tengok comelnya Islam. Okey, nak berhabis ni. 4 minit lagi dalam 4.5 ni. Maka dia kata, sebagai pencipta manusia, Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berhak menentukan hakikat diri manusia. Betul atau tidak ni? Betul. Siapa manusia dan tujuan apa manusia diciptakan, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, dia yang berhak segala-galanya. Dia buat kita ikut pandai nak tentu warna kita pun. Betul tak ni? Itu. Jepun tu, Jerman buat BMW. Dia atur belakang kereta dia. Betul tak? Ini nak buat pelak, buat putih. Sering saiz berapa. Betul tak? Tayar saiz berapa. Ke mana dia? Tak? Kalau meter naik 280, dia buat ring beres sikit, besar sikit, lebar sikit, enjin besar sikit. Tidak nak tarik ke mana? Body. Betul tak?
Layak dah tu. Dia tak tayar sini memang layak dah bagi dia. Macam kita kau ni. Dah usuk ni jadi penceramah. Memang layak dah bagi hamba. Tuhan tahu. Hak ni jadi nega. Hak tu belajar lagi. Dah. Comel dah Tuhan tak tu. Sebab nak suruh sempurna alam ni. Allah lebih mengetahui. Kita tak tahu. Allah tak ada tahu. Benar. Bila kita sakit pun, itu yang terbaik untuk kita. Tak? Kita manusia ni dia tengok baik-baik, tengok buruk-buruk. Tak. Di sebalik baik tu ada buruk dia. Hak kita tak tahu. Betul? Di sebalik buruk ada baik dia. Sebab tu akan beriman dia tak susah langsung. Nah, mari buruk, mari baik, sama je. Nah, mari baik, syukur. Mari tak baik, sabar. Betul tak? Ya tak ni? Boleh duduk tak situ? Kena duduk lah. Kita kena berlomba-lomba tu duduk situ. Syukur dengan sabar. Itu untuk mendapat makrifat kepada Allah. Menjadi kekasih Allah. Kalau syukur saja, mari syukur tu baru separuh. Ulama kata baru separuh tu. Tak cukup lagi. Dan nak cukup separuh lagi, mesti mari kesusahan pula kita sabar. Baru jadi sempurna. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kita nak molek je. Dak anak dak sakit, gaji molek, dak kena pecah kerja, dak tayar, dak panci. Kita nak tu je. Tak cukup. Nah. Nak mari kok tayar, panci, kereta rosak. Tak butuh kena curi. Kita nak tu tu. Sebab bila kita sabar tu lah. Menyempurnakan agama kita. Baru kita menjadi kekasih Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi kasih Allah. Itulah idaman kita. Cita-cita kita. Nah, matlamat kita. Ilahi anta maksudi. Waridaka matlubi. Betul tak? Kita nak Allah. Tambung. Orang beriman dia nak Allah. Selagi tak dapat Allah, dia akan cari usaha lagu mana untuk dapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tu dia. Okey. Maka dia kata, untuk menjelaskan hakikat ini, hakikat perbincangan kita tadi, kita adalah hamba kepada Allah tadi. Dia kata untuk menjelaskan hakikat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Dia dalil. Maka Allah Ta'ala beritahu sendiri. Okey, maka dalilnya insya-Allah panjang umur, tak kita sambung bulan depan lah insya-Allah. Tapi hak ni dipanggil homework. Kita ada homework kan, kerja rumah. Jadi orang masjid pinjam pokok baca rumah lah surah Az-Zariyat ayat 56. Boleh? Baca rumah kan dengan bini. Panggil bini yang duduk sebelah. Baca surah Az-Zariyat ayat 56. Jangan mai jangan. Dia kena pergi kemah mu, lebih pada mah ni nak khabar mu, nak pergi mu ni. Mana lagi? Dia mari berkebuk kita lah, kita buka Quran. Nak tahu kata. Tak ada nilai. Ayat Quran tak ada nilai. Satu kau. Mah suti dunia tak boleh nak bayar lagi. Tak boleh nak bayar lagi. Sepatah ustaz ke, siapa ke baca kita. Tak, nak bayar dia. Suti dunia ni mah belaka. Tak padang nak bayar ayat ni. Kali baca kita. Tak ada. Ada sahabat hamba yang nega nak tutup cerita. Habis dah ni, dia titik dah ni. Kalau hamba baca ayat ni, mungkin 11.30 pula sudah. Nak hurah pula apa. Tak. Jadi kita buat homework lah. Baca bulan depan. Baca sendiri di rumah. Kita baca bulan depan. Sahabat hamba yang nega, dia nega seming apa sebab itu, akhirnya itu lokang. Dia ada buat dua kalimah Allah. Allah, Muhammad. Dia buat dengan seming bulat itu. Tak. Comel lah. Orang mari beli kat dia kepuk kubu ke batu nasang ke, tak kira lah tiang Roma, tak Roma, bomba, tak bomba pun. Tak. Ya hadiah. Dia beri hadiah dua. Allah se Muhammad se. Orang tanya apa ya? Bomu. Tak ada lillah, mu tak boleh bayar kita. Mu ambil pintu suta dunia dak nak bayar lagi. Ni Allah Muhammad. Dah nak bayar aku saja je. Balik ingat kedua ni. Balik tepek rumah, ingatlah dua ni. Nampak lagi? Mu usah bayarlah. Tak ada lillah, mu tak nak bayar, tak mampu mu nak bayar. Allah Muhammad besarnya. Sebab tu kita hari ni nasihat untuk hamba ni. Dia kita hari ni jumpa sama kita, kabarlah ke dia. Allah Muhammad. Ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pegang kemah dalam hati kita. Apa lagi? Patut amalkan dengan perbuatan kita. InsyaAllah. Koyaklah ke siapa-siapa pun. Sahabat anda kita. Biar dia kenal Allah Muhammad. InsyaAllah. Itu kerja kita. Tak ada kerja lain yang lebih mulia, yang diajak manusia tauhid kepada Allah, jauhi taghut.
Jangan sembah selain pada Allah. Boleh? Itu kerja kita insya-Allah. Masa padang dah dulu, panjang umur, diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, ada rezeki, kita sambung surah Az-Zariyat ayat 56 insya-Allah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim arwahana wa sallim ajsadana wa sallim arzaqana وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر. اللهم آخر كلامنا من الدنيا بكلمة لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.